Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Kita bersiaran lagi dalam siri IB Live bersama dengan saya, Zaidi Ismail, Jurutera Forensik Kewangan anda. Malam ni kita ada topik menarik untuk dibincangkan. Tapi sebelum tu saya nak minta maaf sebab berlaku ada masalah teknikal sikit. Jadi kita punya IB Live malam ni ambil masa sikit lah, okay? Agak terlewat sikit daripada waktu yang di-plan dengan kata lain. So ada sedikit kelewatan. So untuk tu saya mohon maaf, okay? Malam ni kita ada topik perbincangan yang menarik, okay? Bertajuk peluang dan ruang takaful di kala krisis COVID-19, okay? Jadi saya tak berseorangan malam ni, seperti juga semalam saya membawakan anda bersama dengan tetamu undangan saya untuk membicarakan tentang topik malam ni, yakni peluang dan ruang takaful di kala krisis COVID-19. Okey. Jadi sementara nak menunggu para hadiran-hadirat yang lain untuk bersama dengan kita, ada sedikit monolog daripada saya lah. Okay, so sekarang ni dah hari keberapa dah kita semua berkampung dan berkurung dalam rumah masing-masing. Dah hari keberapa? Boleh komen di ruangan komen. Okay, berapa hari lah kita berkurung Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Cik Nasruddin. Okay, terima kasih. Okay, so bagi mereka yang baru mengikuti, tolong bagi thumbs up tolong bagi thumbs up kalau dapat dengar suara saya dengan jelas. Okey, sila beri thumbs up kalau dapat dengar suara saya dengan jelas. Dan pada waktu yang sama tolong like, share IB Live kita pada malam ni supaya dapat dikongsikan dengan lebih ramai orang. Jadi kita sama-sama belajar sedikit ilmu pengetahuan, okey, yang akan bakal dikongsikan bersama dengan tetamu undangan saya pada malam ni. Okey, insya-Allah. Macam saya sebutkan pada awal tadi, saya ingin memohon maaf sebab berlaku sedikit masalah teknikal. Jadi kita bermula agak sedikit lewat. Okay? Saya tadi plan dalam 8.50, 8.55. Lepas tu ada masalah teknikal sikit lebih kurang. So terpalit sikit sampai 9 lebih lah. Okay? Kita start. Jadi tanpa membuang waktu, saya ingin menjemput tetamu undangan saya jauh ni. Okay, beliau berada di kampung. Tuan Afian, apa khabar tuan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Okey, kita tadi ada masalah sikit sebab Tuan Afian berada di Besut, Terengganu, betul tuan? Betul, dekat Gawang Kanda. Okey, sebabkan rangkaian telekomunikasi yang agak limited di kawasan beliau, jadi kita tak dapat nak tunjukkan visual lah. Okey, tapi alhamdulillah suaranya still jelas. Jadi kita tunggu perkongsian daripada Tuan Afian berkenaan dengan tajuk kita pada malam ni lah. Okey. So sedikit latar belakang tentang Tuan Afian. Tuan Afian sebenarnya merupakan prinsipal utama dengan Infak Konsultasi. Agensi ni memang tuan seorang kan? Ke atau dengan partner lain? Hello? Hello, dengar tak? Putus-putus pula dia. Aduh hai. Tak, saya tanya tadi untuk Infak Konsultasi ni tuan seorang ke atau ada partner yang lain? Oh, okey. Ada. Saya ada tim saya. Tim untuk takaful, tim untuk unit trust, tim untuk pusaka dan sebagainya lah. Saya sebagai main principal. Okey. So boleh tuan ceritakan sedikit latar belakang tuan dengan latar belakang peribadi, bagaimana mula dulu berkecimpung dalam dunia takaful ni dan yang lain-lain, dan kemudiannya macam mana boleh ada agensi sendiri di bawah Infak. Baik. Terima kasih Tuan Zaidi Ismail yang sudi untuk menjemput saya. Apa khabar kawan-kawan semua, para penonton. Saya ucapkan terima kasih lah banyak-banyak kepada Tuan Zaidi Ismail kerana sudi untuk jemput saya untuk live malam ni. Baik, pada yang baru mengenali saya, nama saya Afian bin Marawi.
saya dah terlibat dalam bidang ni daripada tahun 2003. Daripada tahun 2003 sampai sekarang tahun 2020 dah dekat-dekat dengan lebih kurang berapa tahun 17 tahun lebih kurang lah 17 tahun lah saya dalam bidang ni. Orang Masa lama ni, otai. dia masa mula-mula terlibat dalam bidang takaful ni secara tak sengaja sebenarnya. Saya masa lepas ujung-ujung grad, ujung-ujung financial, ujung-ujung grad, nak grad UIA dulu, saya dulu belajar UIA. Dalam bidang UIA, dalam bidang undang-undang. Masa tahun-tahun akhir tu biasalah kan, ujung tahun-tahun akhir tu fikir nak kerja apa, nak buat apa lepas grad kan. Masa tu saya memang dalam keadaan tak berapa nak minat belajar law ni, walaupun dah habis kan. Masa tu saya mula baca. Tuan dulu grad sebagai pelajar undang-undang? Ya, betul. Grad law dulu, tahun 2003. Daripada UIA. Dan masa tu saya mula baca buku-buku tentang kewangan masa tu. Dan kalau kita ingat masa tahun 2003 tu tak banyak buku-buku kewangan dalam bahasa Melayu macam sekarang. Kalau sekarang kan dah banyak kan? Kan buku Tuan Zaidi kan, buku lain. Masa tu tak saya buku. Tuan sendiri pun tulis buku juga. Adalah. Tunggu ada ke. Masa tu saya ingat saya kalau buku bahasa Melayu Azizi Ali saja masa tu. Saya ingat saya. Tahun 2003 tu. Kan pasal buku hartanah dalam bahasa Melayu. So masa itulah saya mula terlibat dalam bidang kewangan ni. First saya terlibat dalam bidang takaful secara tak sengaja apabila saya hantar resume saya pada seorang senior saya. Pastilah lepas grad kan nak cari kerja. So hantar resume pada saya punya senior yang bekerja dengan takaful kelas. Dan nak jadikan cerita, dia bagi saya punya resume tu pada seorang agensi manager. So daripada situlah saya terjebak secara tak sengaja dalam bidang takaful tu. Dan kebetulan masa tu saya mula minat tentang kewangan, walaupun saya tak ada background kewangan pun tahun 2003 tu, sebab saya grad law. Daripada situ saya mula explore lah bidang kewangan ni, dan alhamdulillah daripada situ saya mula explore selain daripada takaful. Takaful ni sebagai main saya punya bidang. Dalam masa sama saya juga explore bidang-bidang lain lah, bidang pelaburan, bidang pusaka dan lain-lain lagi. Saya juga ada buat program-program seminar dan juga ceramah tentang kewangan ni dengan branding seminar bijak macam wang ataupun seminar BMW yang dah banyak masuk ke pasaran kakitan kerajaan, swasta dan sebagainya lah. Tuan pun biasa keluar di kaca TV juga bagi siapa yang mengikuti lah. Adalah sikit-sikit tu. Itu kebetulan lah. Ini pun ada TV ada nak panggil saya hari Ahad ni, tak tahulah. Boleh online ke tak? Sebab saya sekarang kat kampung, memang line sini tak berapa ni sangatlah. Kan saya ada kat sini sebelum PKP lagi. Awal situ sekolah tu. Ingat balik seminggu je kan. Ni dah sebulan dah dekat sini. Sebelum PKP dah balik kampung, lalu stuck terus kat kampung. Stuck terus kat sini. Nasib baiklah ada internet juga. Tapi bagi mereka yang tak tahu sebagai seorang agensi manager ataupun mereka yang terlibat dalam dunia takaful ni, dia punya pendapatan tu sebenarnya tak berapa terjejas kalau nak ikutkan, sebabkan dia bukannya kerja makan gaji kan. So dia bila dia ada klien dekat bawah tu, orang kata kalau PKP ni 3 bulan pun dia senyum lagi. Alhamdulillah. Dia ada residual income kan. Betul, dia residual income. Betul. Itu antara perkara yang mungkin kita bincangkan selepas ni. Nak tahu apa peluang dan ruang yang takaful boleh sediakan. Okay. So bagi mereka yang berminat lah dengan kata lain. Tapi sebelum kita masuk part tu, saya nak tanya beberapa soalan sikit bagi mereka yang baru nak mengenali Tuan dan sebagainya kan. Okay. So bagaimana sebenarnya agensi ni dia berfungsi sebenarnya, sebab selalunya orang tengok brand takaful. So ada brand lah, kita panggil brand A contoh. So ada brand A. Tapi brand A ni sebenarnya bawah-bawah pengendali takaful tu dia ada agensi sendiri. So dia macam mana struktur tu bagi mereka yang yang kurang faham tentang industri takaful? Baik, cara umumnya bidang takaful di Malaysia ni dia govern by bank negara lah. Dan bawah bank negara ada sekarang ni sudah lebih 10 kot syarikat takaful. Kalau compare masa mula-mula saya terlibat dulu tahun 2003 tu ada 4 company saja kan masa mula-mula saya terlibat. Tapi sekarang dah dekat 10 dah kot. Yang terbaru FWD takaful.
kan. Hmm. Dan takaful yang pertama sebenarnya daripada tahun 80-an lagi, takaful Malaysia. Cuma Okay. takaful Malaysia masa mula diwujudkan dia tak ada sistem agensi. Lepas tu takaful nasional wujud yang sekarang dikenali sebagai etika takaful yang combine dengan Maybank, dia wujudkan sistem agensi. Dan sistem agensi ni sebenarnya kalau dekat Malaysia ni kita copy paste sistem yang ada dalam industri insurans yang dah lama wujud dekat dunia ni lah, dah ribuan tahun dah kan. Tengok syarikat-syarikat besar macam Prudential, AIA, Great Eastern tu dah ribuan, ratusan dan juga ribuan tahun kot dah wujud di muka bumi ni. Jadi sistem dia ialah di setiap syarikat takaful dia ada produk dia kan, ada produk-produk takaful dan kemudian ada agensi dan setiap agensi ada ejen-ejen yang terlibat untuk memasarkan produk-produk takaful. Yang penting dekat Malaysia ni kita bertuah sebab dah ada produk yang patuh syariah iaitu takaful. Jadi tak ada alasan lah untuk orang nak memilih antara insurans konvensional ataupun takaful. Jadi kita dekat Malaysia bertuah, kita ada takaful dan sangat-sangat digesa dan juga digalakkan lah untuk kita memilih produk-produk takaful yang ada dekat pasaran. Tak ada alasan lah. Sebab company pun dah banyak, 10 lebih. Tapi biarpun macam tu, biarpun ada lebih 10 syarikat takaful kat Malaysia, tapi daripada pemahaman saya lah, mungkin saya silap, penetrasi golongan Bumiputera Muslim terutama masih lagi rendah yang mempunyai coverage takaful sebagai contoh. Hello? Sorry. Macam memang kalau tengok kadar penetration di Malaysia ni, insurans konvensional dalam 45% dan juga takaful dalam 15%. Mana kata lebih kurang 60% baru kadar penembusan takaful dan juga insurans. Dan kalau tengok spesifik lagi, tahun 2017 Governor Bank Negara masa tu dia pernah nyebut yang 60% tu itu pun termasuk pembelian berulang. Maksudnya orang ambil satu polisi, lepas tu dia ambil polisi sekali lagi dikira dua. Mana kata kalau diabaikan faktor pembelian berulang tu dan tolak faktor umur bawa juvenile, bawa kanak-kanak ni, sekitar 30% saja sebenarnya kadar penembusan insurans dan juga takaful di Malaysia. Sangat rendah. So maknanya masih ramai, maksudnya masih lagi ramai orang Malaysia which is akan kadar tu memang agak besar. Kalau 60% memang lebih pada setengah masih tak ada lagi perlindungan. Betul. Saya sangat setuju tu. Dan saya nampak benda ni sebenarnya dia ada ni saya punya pandangan peribadi lah kan. Dan sebenarnya benda ni pun diakui sendiri oleh bekas Governor Bank Negara yang lama. Dia menyebut bahawa model bisnes insurans dan juga takaful di Malaysia ni gagal untuk menembusi pasaran. Terutamanya dari sudut produk kan. Kalau kita tengok produk takaful ni ada macam-macam jenis produk, tapi sebenarnya fungsi utama takaful adalah untuk protection. Yang tu yang paling utama yang tidak boleh dapat daripada produk-produk kewangan lain dari sudut contohnya lah, nak compare dengan unit trust, nak compare dengan property, nak compare dengan investment, nak compare dengan pusaka. Takaful menyediakan satu ruang untuk kita create emergency fund protection yang tak boleh kita create dekat tempat lain. Contoh macam property untuk investment, unit trust untuk investment, dan wasiat untuk lebih kepada untuk inheritance, untuk pusaka. Jadi bila sebut tentang takaful ni, sepatutnya fokus utama ialah pada protection. Mana kata sepatutnya ejen-ejen memasarkan takaful untuk protection. Tapi yang mungkin terjadi, banyak berlaku, kadang-kadang ada yang mempromosi takaful sebagai investment, sebagai saving. Dia dah rojak benda tu. Jadi orang kadang-kadang confused. Betul. Jadi menyebabkan pengguna jadi confused, pengguna jadi keliru, dan mungkin itu juga faktor yang dikatakan oleh Governor Bank Negara dulu, model bisnes takaful dan insurans Malaysia ni masih lagi belum gagal untuk menembusi pasaran. Sebab apa? Kalau kita tengok competition dalam bidang takaful ni memang tinggi lah kan. Ejen nak kejar untuk dapatkan sales, nak dapat income. Bagi saya benda tu tak ada masalah pun, nak kejar sales. Semua bisnes of course lah nak kejar sales, nak dapatkan income, nak dapatkan commission. Cuma apabila kita mempromosi takaful ni sebagai investment, sebagai saving, menyebabkan berlaku misleading dan juga mis-selling dalam bisnes takaful itu sendiri.
kan. Betul. Walhal sebenarnya fungsi utama takaful bukannya untuk menyediakan investment. In fact, Bank Negara pun pernah keluarkan satu infografik, dia keluarkan takaful untuk perlindungan. Itu sebagai satu awareness kepada public supaya kita tahu kita ambil protection, ambil takaful ni adalah untuk protection. Mana kata RM100 kita bayar sebulan, setiap bulan kita bayar RM100, contohnya nak dapat coverage sebanyak RM500,000. Kalau kita nak simpan RM100 nak dapat RM500,000, makan tahun kot, berpuluh-puluh tahun. Dia bukan berpeluh lagi lah kan, keluar darah hidung, telinga, meleleh lah. Kan. Jadi so since kita berada dalam suasana kita bincang-bincang ni kena pula dengan suasana berlakunya wabak macam COVID ni kan. Jadi adalah yang bertanya dengan saya kan, sebab masih lagi ramai juga yang agak confused kat luar sana yang dia kata, bang, kalau saya kena dengan COVID ni, saya dapat coverage tak ni? Saya punya takaful ada coverage ke? Hello tuan. Hello. Hello tuan. Wah, kita terputus pula tadi. Okay. Sorry. Hello, tuan kena off camera. Kau tak, dia punya data tu banyak sangat. Okay, baik. Sorry, tiba-tiba pula terputus. Aduh, hai. Dia biasa lah. Yelah kan, tuan pun agak jauh berada dekat Besut tu. Okay, sorry, saya rephrase balik soalan saya. Sebab ada yang bertanya dalam keadaan wabak sekarang ni kan. So, takaful cover ke dalam kes macam COVID ni? Baik. Alhamdulillah. Setakat ni memang daripada bulan Februari sebelum PKP, sebelum jadi pandemik sebagainya, alhamdulillah di peringkat Persetubuhan Life Insurance Association Malaysia dan juga MTA, Malaysian Takaful Association, dah keluarkan statement bersama bahawasanya untuk kes COVID cover. Walaupun sebenarnya kalau kita tengok dalam polisi kebanyakan polisi ada dinyatakan salah satu pengecualian ialah tentang wabak tak cover kan, sebab wabak ni dia adalah beberapa punya perangan tentang wabak tak cover. Tapi alhamdulillah dalam kes COVID secara spesifik MTA dan juga Liam dah keluarkan satu kenyataan bersama. MTA ni Malaysian Takaful Association, iaitu persatuan yang menggabungkan syarikat-syarikat takaful. Liam ni ialah Life Insurance Association Malaysia, pertubuhan yang menggabungkan syarikat-syarikat insurans di Malaysia, dah bersetuju bahawasanya dah bersepakat untuk kes-kes COVID cover. Tak kira lah mana-mana syarikat, setakat ni semua syarikat dah keluarkan statement bahawasanya untuk kes COVID kalau dimasukkan ke hospital cover. Cuma satu satu benda yang kita perlu concern ialah untuk kes-kes COVID dimasukkan ke hospital kerajaan. Dalam masa yang sama, medical card cover untuk bil hospital. Dan kita di Malaysia sangat bertuah sebab kos-kos rawatan akibat COVID ditanggung sepenuhnya oleh government Malaysia. Benda ni kita patut berterima kasih lah pada kerajaan Malaysia yang menyediakan bantuan ni. Mana kata dari satu sudut practicality penggunaan medical card tu buat masa sekarang masih lagi ditanggung oleh government. Mana kata tak berapa praktikal untuk gunakan medical card. Tapi ada setengah kes yang mendapat rawatan dekat hospital swasta tu macam mana tuan? Okey, untuk kes COVID belum ada, setahu saya lah, belum ada lagi kes yang daripada hospital kerajaan dimasukkan ke hospital swasta. Memang 100% dikawasi oleh KKM melalui hospital government setakat ni. Oh, dia mungkin pergi hospital swasta dulu. Lepas tu hospital swasta akan pindahkan dia kepada hospital kerajaan. Bukan macam tu? Yes, kalau untuk kes COVID memang 100% dimasukkan ke hospital kerajaan. Setakat yang saya tahulah, kalau ada maklumat yang berbeza tolong inform. Tapi setakat yang saya dah maklumkan, yes, memang semua kes-kes COVID akan dipantau sepenuhnya oleh hospital kerajaan. Belum ada lagi. Yang kalau ada pun baru dalam peringkat cadangan baru. Memang ada beberapa hospital swasta yang bersedia. Sebab sekarang ni hospital government dah penuh tau. Mostly dah penuh. Malah ada kes-kes yang bukan COVID nak masuk ke hospital government, adalah setengah hospital yang terpaksa tolak.
disebabkan oleh dah terlalu ramai pasien. Okey. So akan Cumanya untuk penggunaan katil tu dah maksimum lah dengan kata ya, lain. ya, betul. Cumanya dalam masa sama kita masih lagi boleh claim untuk allowance hospital. Sebab selalunya mereka cut, dia ada satu clause, satu terma tentang kalau masuk ke hospital government boleh claim sehari RM100, sehari RM150. Tuan-tuan boleh check balik dekat dalam polisi, selalunya medical card memang akan ada coverage untuk hospital government. Dulu memang saya tak terfikir apa gunanya kan. Dah ada medical card, of course lah nak masuk hospital swasta. Sebab hospital swasta jangan bayar banyak. Hospital kerajaan tak perlu bayar pun. Tapi bila jadi macam ni, baru saya nampak ada hikmahnya bila syarikat-syarikat insurans ataupun takaful letakkan clause untuk claim hospital government, allowance hospital ni sekiranya dimasukkan ke government. Jadi boleh claim. Macam saya sendiri pun dah ada klien yang baru saja discharge disebabkan COVID ni, dia disahkan positif COVID-19, kemudian baru saja discharge lepas dah negatif 2 kali ujian dalam proses claim. Untuk allowance hospital satu hari RM100, dia masuk dalam 14 hari dapatlah RM1,400 claim hospital. So macam golongan macam tu ataupun yang terjebak macam tu, so basically dia dapat dua lah. Satu daripada kerajaan sendiri, kerajaan bagi imbuhan cara hidup tak kisah saya. Lepas tu dapat claim juga daripada syarikat takaful dia juga. So basically dapat dua lah kan. Bagi yang ada medical card lah, sebab kadang-kadang ada orang tak ambil pun medical card. Yelah. Satu maksud lagi saya yang ada medical card, macam yang ada medical card ni dia dapat dua lah. Betul. Dan satu lagi ada juga syarikat yang menyediakan coverage untuk COVID ni tanpa tempoh menunggu. Selalunya kalau kita apply medical card, dia ada tempoh menunggu sama ada 30 hari, 90 hari, 60 hari, 120 hari maksimum kan. Itu sebenarnya soalan saya seterusnya tu, sebab mungkin ada orang dekat luar sana yang macam alamak aku tak ada lagi kad macam mana kan. So mungkin dia fikir kalau sekarang pun lepas sebulan 2 baru boleh guna. So ada yang bagi kawalan sekarang yang kalau ambil boleh terus guna. Ya. Betul. Memang dah ada pun sekarang. Kalau nak tahu lanjut boleh PM saya lah nanti. Ni promote lah ni ya. Tak apa. Saya sertakan link dekat deskripsi video kita ni. Oh ya ke? Nanti lepas dia orang dah tonton video ni, kalau siapa-siapa nak tahu lebih lanjut boleh klik link yang saya sertakan, boleh hubungi Alhamdulillah. Tak ada Boleh. masalah. Sebab kita punya tujuan kita buat video live macam ni sebab kita nak mendidik anak bangsa. Sekurang-kurangnya mereka tahu yang okey, ini maklumat sebenar datang daripada sumber sahih, datang daripada pakarnya sendiri, bukan main dengar orang sebelah. Kan? Jadi kita pun ada masalah agak dengan orang kita ni. Dia asyik dengar orang sebelah. Dia tanya daripada sumber betul. Dia tanya, iya ke? So kita tak nak. Sebab tu macam saya usahakan untuk buat every live macam ni, panggil pakar-pakar untuk bagi penerangan. Baik. Terima kasih. So, okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, saya nak kongsi sikit produk yang baru di Takaful Ikhlas, iaitu bukan produk baru, kira promosi terbaru lah. Dan sebenarnya kalau kita perasan, banyak syarikat-syarikat dia ada buat promosi dia. Contoh macam tak silap saya AIA, dia ada promosi mana-mana rakyat Malaysia yang berlaku kematian disebabkan COVID-19, dia bagi coverage. Dia bagi bantuan khairat kematian walaupun bukan klien. Itu macam company AIA lah buat. Dan untuk syarikat yang saya wakili iaitu syarikat Takaful Ikhlas, kita ada promosi sehingga September ni. Kalau kalau tuan-tuan sign up hari ni, polisi approve, hari ni polisi approve, esok terus cover. Tak perlu tunggu 1 tahun, tak perlu tunggu 1 bulan, tak perlu tunggu 1 minggu. Hari ni polisi approve, esok terus cover untuk COVID-19. Macam ahli politik lah pula. Saya ulang. Tapi ada tokoh kan? Hari ni polisi approve, esok terus cover. Tak perlu tunggu 1 tahun, tak perlu tunggu 1 bulan, tak perlu tunggu 1 minggu. InsyaAllah. Okey. At least kawan-kawannya ada berita baik lah untuk diorang. Bagi yang tak ada medical card lagi, boleh consider benda macam ni kan. Sebab kita pun tak tahu. Kita tak minta pun benda jadi kat kita. Betul tak tuan kan? Kita mungkin keluar seorang pergi tolong beli pasar, isteri dah bagi senarai ni, bang tolong beli ni, tolong beli tu.
kita pun pergilah pasar raya tengok senarai, beli-beli. Paling tidak kenal lah juga kan, sawi dengan bayam. So dah beli-beli, sekali keluar-keluar kat pintu tu ada orang bersin pula kan. Allah alam nak terjadi kat kita. Allah So nak buat Allah. macam mana kan? Kalau at least Yelah. company ada Yelah. coverage, ada jugalah kan. So bolehlah ada perlindungan, insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Mana kata kalau misalnya kata hari ni sign up, katalah dia ada proses dia lah, bila kita sign up tu dah bayar semua, dia ada proses untuk approval. Mana dia bukan hari ni sign up esok cover tau. Hari ni approve dah cover terus. Contoh apply 1 hari bulan, kita isi borang 1 hari bulan, lepas tu 5 hari bulan baru approve. Mana kata 5 hari bulan, 6 hari bulan tu dah boleh, kalau misalnya kata dimasukkan wad disebabkan COVID, dah boleh start claim. 1 hari RM100 untuk setelah government ni. Okay. Itu kelebihan yang ada sekarang lah. Okay. So pada waktu yang sama itu kita cerita pasal perlindungan COVID ataupun perlindungan lain kan, sebab kita bukan nak cerita pasal semua benda yang cover itu kena bincang dengan agent lah, kena bincang dengan agent, apa kelebihan produk ni, apa kelebihan produk B dan sebagainya. Tapi saya sebenarnya menarik juga kalau saya nak tanya Tuan tentang peluang kerjaya atau peluang untuk orang dapat second income menjadi sama ada terlibat dalam industri takaful ni. Sebab Tuan sendiri pun dah 17 tahun kan, so dah sampai tu peringkat yang boleh katakan agak tinggi, ada punya agensi sendiri dan punya banyak ejen yang ramai dekat bawah. So kalau bagi mereka yang berminat lah nak jadikan takaful ni sebagai career kedua, backup lah orang kata kan, manalah tahu. So macam mana orang yang tak tahu apa-apa tentang industri takaful ni nak bermula? Baik. Menarik juga bila Tuan sebut tentang income, tentang kesedaran ya. Saya ada terbaca dalam beberapa hari lepas, kadar application insurance di US meningkat ketika krisis COVID ni. Sebab orang makin berkesedaran tentang keperluan adanya protection. Jadi saya nampak juga ini juga peluang untuk ejen-ejen untuk memasarkan produk takaful. Dalam masa sama, kalau mana-mana rakan-rakan yang berminat untuk menjadi ejen, sangat dialur-alurkan. Boleh PM saya memang dalam proses pun untuk buat rekrutmen. Kita ada package untuk yang menarik untuk bakal-bakal ejen ni. Dan kita di Infak Consultancy, beza kita ialah kita approach kita as a advisor. Kebanyakan, saya bagi tahu, kebanyakan ejen selalunya cara approach mereka ialah product pusher. Contoh bila jumpa prospek, cik dah ada takaful, cik dah ada Merdeka Card, cik dah ada hibah, itu common. Biasa ejen promote macam tu. Promote produk kan. Macam kita di Infak Consultancy, apa yang kita buat ialah kita approach as a consultant. Maksud kata bila kita jumpa prospek, kita tak terus promote produk kita. Kita akan buat analisa kewangan dia dulu. Tengok cash flow dia macam mana. Tengok net worth dia macam mana. Daripada situ kita buat dia punya tanggungan macam mana, anak berapa orang. So daripada situ baru kita tengok financial situation dia, barulah akhir sekali baru kita cadangkan produk. Contoh mudah macam ni lah kalau kita demam, kalau kita batuk, kita akan pergi hospital, kita akan pergi klinik, kita jumpa doktor. Bila kita jumpa doktor, ada tak doktor terus bagi ubat? Cik batuk nah ubat batuk. Doktor tak buat macam tu kan? Doktor akan analisa, akan check dulu. Doktor akan tanya batuk sejak bila, batuk dah berapa lama, batuk malam ke batuk siang, ada pergi mana-mana tak sebelum ni, ada tak ahli keluarga yang batuk. Sebab ada batuk-batuk biasa, ubat dia lain. Ada batuk berkahak, kena tambah pula ubat batuk dengan ubat kahak pula. Ada pula ubat batuk kahak dan juga demam, lain pula ubat dia daripada compare dengan orang batuk biasa. Ataupun ada orang tu batuk kering, pun lain pula dia punya solusi dia. Begitu juga dalam takaful, begitu juga dalam kewangan. Bukan takaful semata-mata, begitu juga dalam kewangan. Sebab tu macam saya, walaupun main saya fokus dekat takaful, tapi dalam masa yang sama saya juga concern tentang investment, concern juga tentang pusaka. Sebab kita ada produk-produk lain yang akan complement each other dalam financial ni. Sebab kadang-kadang ada orang yang contoh dia nak jumpa, dia dah complete takaful dia nak invest. So bila dia nak invest, kita boleh cadangkan untuk saham ke, untuk property ke, untuk unit trust ke dan sebagainya. Jadi itu yang membezakan kita dekat Infak. Dia punya approach lebih holistik lah, dengan kata lain. Macam tu lah. Saya suka sebut sebagai advisory approach. Sebagai pendekatan khidmat nasihat, bukannya assessment approach ataupun dipanggil sebagai pendekatan product pusher. Itu yang membezakan kita di konsultansi dengan mungkin dengan agensi-agensi lain lah. Jadi kalau rakan-rakan yang berminat,
untuk menjadi ejen, saya sangat alur-alurkan, sangat galakkan. Secara umumnya sebenarnya mana-mana syarikat pun peluang dia lebih kurang je kan. Ada struktur komisen dia, ada produk dia, dan memang setakat pengalaman saya lah dah 17 tahun dalam industri ni, produk mana-mana syarikat pun dia akan pastikan akan keluar terbaik, produk terbaik dia. Kan, produk terbaik dia. Syarikat A, contoh syarikat A keluarkan produk A. Kemudian syarikat B akan keluarkan A plus 1. Lepas tu syarikat C pula akan keluarkan A plus 1 plus 2 pula. So syarikat D A plus 1 plus 2 plus 3 plus Z contohnya. So dia dia sentiasa akan bersaing kan, nak keluarkan yang terbaik. Sentiasa akan bersaing. Lepas tu semua syarikat takaful di Malaysia govern by bank negara. Bank negara pun dia akan pastikan setiap syarikat dia seiring lah. Tak adalah satu syarikat yang bagus semua benda, syarikat lain ke belakang semua, tak ada macam tu. Cuma yang bezanya lah mungkin dari sudut sale. Contoh syarikat A, syarikat dia besar kan, syarikat dia banyak, ejen dia ramai, jadi jualan dia tinggi. Mungkin ada syarikat lain yang syarikat dari sudut ejen tak berapa ramai, jadi sale dia mungkin tak sebanyak lah syarikat A tadi. Tapi dari sudut produk, compare lah mana-mana pun, syarikat A ke syarikat B, syarikat C, tak ada satu syarikat pun yang lebih baik pada komplain lain dari sudut semua segi. Mesti akan ada, contoh dia ada 10 ciri, mungkin syarikat A, 2 ciri A, ciri pertama, ciri kedua dia lebih. Syarikat B pula lebih dia dekat ciri yang ketiga, ciri yang keempat contohnya. Syarikat D lebih ada dekat nombor 5, dekat nombor 6 contohnya lah. Tapi secara umumnya tuan-tuan, bila kita sebut tentang takaful ni, dia sebenarnya ada 3 benda besar yang kita perlu protect. 3 benda besar yang kita protect, mana kata 3 benda ni kalau kita tak prepared, kita tak dapat nak ganti dengan produk lain, iaitu kematian, lumpuh dengan sakit kritikal. 3 benda ni, kalau plus dengan mereka 4 lah dengan sakit kan. Mana kata bila kita ambil polisi takaful, kita kena fokus pada perlindungan untuk 4 ni dulu. Untuk kematian, untuk lumpuh, untuk sakit kritikal. Ini 3 yang pertama plus dengan medical card yang keempat. Sebab apa? Kalau berlaku kematian kan, kalau berlaku lumpuh, kalau berlaku sakit kritikal, kita dah tak mampu lagi untuk bekerja. Bila dah tak mampu untuk bekerja, kita akan hilang punca pendapatan. Macam sekarang contohnya kan, bila kita tak bekerja dah hilang pendapatan, tapi kita masih lagi boleh bekerja secara online. Kita masih lagi boleh bekerja daripada rumah. Kita boleh cari backup plan. Kan? Kita terjejas keuangan disebabkan COVID pun kita dah rasa risau dengan family kita. Cuba bayangkan, kita tak mampu bekerja disebabkan kematian, disebabkan lumpuh, disebabkan kritikal. Disebabkan sakit kritikal. Tuan-tuan, saya ada satu soalan. Ini diberikan kepada saya lah. Okey, contoh bagi seorang individu tu, dia ada takaful, coverage dia okey. Katalah 4 perkara tadi dia dah cover, okey. Tapi kalau dalam situasi dia tak meninggal, dia tak lumpuh, dia tak ada sakit kritikal, okey. Tapi dia tak boleh bekerja. So tak boleh bekerja maksudnya dia ada masalah kesihatan tapi tak sampai kepada 3 peringkat tadi. So contohlah, saya bagi contoh, macam contoh dia sakit sendi lah. So orang sakit sendi ni dia tak lumpuh. Okey, dia tak diklasifikasikan lumpuh dan dia pun bukannya critical illness sebagai contoh, bukannya penyakit kritikal. Tapi dia nak duduk lama tak boleh, nak berdiri lama tak boleh. Jadi kalau dia nak hold satu-satu pekerjaan tu memang agak sukar sebagai contoh lah kan saya bagi. So dalam situasi macam tu ada solusi dari sudut takaful kan? Okey, baik. Secara umumnya dalam istilah lumpuh tu, dia ada banyak item tau. Ada banyak benda, bukan dia lumpuh yang paling common. Kriteria ataupun kategori dia lah. Betul. Sebabnya kalau lumpuh yang normal, yang common orang tahu, macam sayur lah kan, yang tak boleh bergerak langsung. Contoh accident, terlantar, atas katil tak boleh bergerak langsung. Itu common. Baik. Selain pada tu, ada juga takrifan-takrifan lain. Contoh macam hilang 2 anggota tubuh badan. Contohnya. Ataupun buta kedua-dua mata. Masih lagi boleh bergerak, tapi hilang dua-dua mata contohnya. Ataupun hilang 2 kaki ataupun hilang 2 tangan. Pun dikira sebagai lumpuh juga. Ataupun istilah yang tepat dalam takaful disebut sebagai total permanent disability. Okey. Satu lagi, ada satu takrifan lagi, tidak boleh melakukan 3 daripada 5 aktiviti harian. Contoh makan minum, bersuci. Makan minum kena suap lah. Contohnya lah. Saya kena cek balik polisi lah. Ada 5. Kena masuk tube kan? Ada tu kena masuk tube.
Contohnya lah, mana kata kalau contoh orang tadi dia kata dia sakit sendi, tapi disebabkan sakit sendi itu menyebabkan tak boleh melakukan 3 daripada 5 aktiviti harian ni. Untuk 5 senarai tu saya kena check balik dia punya senarai, saya tak berapa ingat, kena rujuk balik polisi. Jadi kalau menepati ciri tu pun boleh dikira sebagai total permanent disability. Macam tu. Tapi benda ni dia bergantung pada setiap polisi berlainan ke ataupun dia umum? Dia blanket ke benda ni ataupun macam dia secara umum boleh terima juga, cuma kadang-kadang di setiap syarikat tu ada juga berbeza. Contohnya ada syarikat yang ambil klasifikasi tak boleh bekerja ni, contoh dia ni seorang cikgu, tapi dia lumpuh tapi masih lagi boleh mengajar. Contohnya tidak dikira sebagai lumpuh. Faham tak? Contohnya seorang cikgu dia accident, tapi walaupun dia accident, dia terpaksa duduk atas wheelchair, tapi dia masih lagi boleh mengajar, tidak diklasifikasikan sebagai lumpuh. Contohnya. Tapi ada syarikat lain yang mengklasifikasikan benda tu sebagai lumpuh juga. Faham tak maksud saya? Dia bergantung juga pada polisi syarikat takaful. So dekat sini pentingnya peranan, pentingnya peranan ejen atau mereka yang mahir tentang selok-belok takaful ni untuk bagi nasihat kepada polisi holder atau pemegang polisi, kata ini sebenarnya yang kita betul-betul cover dan diterangkan baik-baik supaya orang tu faham. Sebab ramai orang sekarang ni dia salah faham. Dia ambil blanket, dia kata ini cover. Mana kau tahu cover? Kau baca tak polisi? Saya tak baca bang polisi saya, tapi ejen saya cakap cover. Betul. Itu yang saya ada tulis satu artikel, tajuk dia bila kali terakhir anda review polisi. Kan? Kebanyakannya saya jumpa, katalah dia ambil polisi dah 5 tahun. Dia ambil polisi dah 10 tahun. Kali terakhir dia semak polisi ialah 10 tahun lepas ataupun 5 tahun lepas. Iaitu masa dia sign up, masa jumpa ejen. Dan selama tempoh tu tak pernah pun dia review polisi dia. Itu boleh ambil kira lagi ejen itu sepupu dia tu. Tahu tak apa. Kan? Sebab dia seolah macam ni lah, kita beli kereta tak pernah check pun, tak pernah tukar pun, tak pernah servis pun. Tak pernah buat maintenance pun. Jadi begitu juga kita ambil takaful. Sama lah macam orang buat investment, kena monitor investment dia kan. Saham ke, unit trust ke, property ke. Kita walaupun ada residual income dan sebagainya, kita tetap kena monitor. Kena ada secara berkala, at least 3 bulan sekali ke, at least tahun sekali ke kan. Begitu juga dalam takaful. Bila kita sangat polisi takaful, kita kena ada satu ample time lah untuk kita review. At least lah 1 ke 3 tahun. 1 ke 3 tahun. Sebab apa? Dalam tempoh 1 ke 3 tahun tu mungkin daripada seorang tu bujang dah kahwin, lepas tu ada anak, anak dah masuk sekolah. Jadi keperluan bukan setakat polisi takaful semata-mata. Secara holistik perancangan kewangan tu sendiri. Dari sudut perancangan untuk persaraan, perancangan untuk edukasi anak dan sebagainya, kena review at least tahun 3 tahun lah sebaiknya. Lagi-lagi lah takaful kan. Sebab takaful yang kita ambil 10 tahun lepas mungkin dah tak up to date macam sekarang. Kalau 10 tahun lepas banyak benda dah berubah. Yes, betul. Saya ingat lagi 10 tahun lepas, masa mula-mula Merdeka Kad wujud, RM100 bilik tu dah kira tinggi dah. RM100, RM150 tu dah kira tinggi. Tapi sekarang nak cari hospital yang ada yang ada ward RM100 dah susah dah. Minimum RM150 itu pun 2 bedded ataupun 4 bedded. Kalau 1 bedded at least RM200 ke RM250 lah untuk 1 bedded. Jadi sebab tu kena selalu review. Yes, kena review. Kalau kita nak bincang lagi pasal takaful ni, saya rasa mungkin sampai subuh pun tak habis. So kita so saya nak bagi peluang dekat kita punya penonton ni untuk bertanyakan dengan soalan yang berkaitan dengan topik kita pada malam ni lah. Macam mana saya tengok Ya tuan. Saya live dekat stream Yak ni, saya boleh tengok ke orang komen? Boleh. Nanti saya akan keluarkan dia punya soalan. Nanti kita sama-sama tengok. Boleh. So, tapi sebelum saya masuk ke ruang bertanyakan soalan atau sesi soal jawab ni, saya cuma nak update sikit lah. Bagi saya ruang sikit tuan. Saya cuma nak update. Boleh. Bagi mereka yang nak dapatkan buku percuma forensik kewangan, tolong nanti. Terima kasih tuan. So bagi mereka yang nak dapatkan buku ni secara percuma, so saya bagi ni secara percuma. Tolong share FB Live pada malam ni, tolong share, tolong tag kawan-kawan. Kemudian screenshot bila dah selesai habis FB Live ni,
sila letakkan di ruangan komen. Nanti admin saya akan pilih pada pemenang. Okay, malam tadi saya dah umumkan pemenang untuk satu batch pada malam-malam sebelumnya. So insyaAllah saya akan umumkan lagi pemenang untuk malam-malam akan datang. Okay? Jadi bagi mereka yang nak dapatkan buku ni secara percuma, tolong tag, tolong share video ni, kemudian letakkan screenshot dan letakkan di ruangan komen. Nanti admin saya akan pilih. Okay. So kita pergi ke soal jawab. Okay, so saya nak kena tengok apa jawab soalan-soalannya sekejap kan tuan. Baik. Sekejap. Tadi pun saya ada share kat Facebook saya. Saya terima pun kasih. sempat share tadi kat Facebook saya. Okay. Sekejap, saya nak tengok ada soalan tak yang kebanyakannya bagi kenyataan ni. Sudah. Kecaman ada kecaman. Okay. So ada soalan tak? Saya perlukan soalan sebab kebanyakannya mengeluarkan kenyataan. Kenyataan contoh macam ni lah. Okay. Tuan-tuan boleh nampak? Oh, okay. Okay. Tapi saya perlukan soalan. So bagi siapa yang ada soalan berkenaan dengan takaful dan sebagainya, boleh kemukakan di orang komen, nanti kita akan tolong jawab lah. Tapi ni contoh kenyataan yang dikeluarkan Cik Aiman. Dia kata, Alhamdulillah saya jumpa Tuan Zaidi untuk buat takaful secara sebelum masa. Bila berhenti, saya banyak belajar dengan Tuan Afian. Seronok malam ni, dua-dua guru kawan saya sebentar. Okey, terima kasih ini Tuan Aiman. Bekas ejen saya ni. Okey, sekejap. Kita tengok soalan. Okey, soalan ni bawah satu soalan. Ni daripada Cik Ridwan Muhammad. Okey, dia tanya berapa minimal coverage untuk pembahasan penyakit kritikal? Oh, ini ejen ni tak cakap saya ni. Tak apalah, dia mungkin bertanya tu sebab nak Tuan share pada yang menonton. Sebenarnya kita tunggu soalan-soalan lain. Okey, selalunya bila kita sebut tentang penyakit kritikal ni, bila orang kena sakit kritikal dia tak mampu nak bekerja kan. Dan selalunya dia ada tempoh 3 ke 5 tahun untuk recover ataupun meninggal dunia. Itu normal lah. Berdasarkan daripada WHO, kalau orang kena sakit kritikal ni dia ada tempoh 3 ke 5 tahun untuk dia survive ataupun dia meninggal dunia. Jadi jumlah coverage untuk pampasan penyakit kritikal ni sebaiknya ialah bersamaan dengan 3 ke 5 tahun income kita. Contoh kalau sebulan income kita 5,000, setahun income kita 60,000. Jadi kalau 3 tahun income bersamaan dengan 180,000, 5 tahun income bersamaan dengan 60,000 kali 5, 300,000. Jadi sebaiknya lingkungan lebih kurang 180,000 ke 500 ke 600 300,000. 300,000 daripada 180,000 ke 300,000. Nak senang kira ni kita ambil 5 tahun pendapatan lah. 3 ke 5 tahun lah. Minimum 3 tahun. 5 tahun pendapatan. 3 ke 5 tahun lebih kurang lah. Okey. So ini soalan seterusnya daripada Cik Amir Faizal. Dia bertanya, maksud review polisi setiap 3 tahun tu maksudnya kena tambah coverage ke? Okey, macam ni. Saya ambil analogi lah. Contoh kita beli kereta. Kita beli kereta setiap 3 bulan sekali kita akan cek minyak hitam, kita akan cek air, kita akan cek itu ni. Lepas tu setahun sekali mungkin kita ada major service kan, cek bateri dan sebagainya. Begitu juga dalam kewangan. Dalam kewangan setiap 3 tahun ke 3 tahun ni kita cek kita punya perancangan kita. Contoh sekarang kan, saya ambil contoh. Sekarang katalah kali pertama kita ambil polisi takaful umur 23 tahun. Waktu tu baru grad, baru bekerja, gaji 12,500 contohnya. Kan kita ambil polisi yang caruman dia lebih kurang RM200 yang cover semua sekali, semua complete semua. Selepas 3 tahun, kita mungkin dah berkahwin. Kita dah berkahwin, masa tu mungkin income kita daripada 2,500 dah bertambah ke 3,000 ataupun 3,500. Kan masa tu jadi keperluan untuk kita ada keperluan untuk kita tambah polisi contohnya kan masa tu juga kita dah kahwin, katalah lepas tu 3-4 tahun lepas tu kita dah beli rumah, kita dah ada anak, kita bergantung kepada situasi semasa kita. Ataupun analogi lain lah, saya tanya para penonton cuba tuan-tuan tengok handphone tuan-tuan, cuba cek masing-masing, cek handphone tuan-tuan. Saya tanya tuan-tuan, handphone yang tuan-tuan pegang sekarang ni
berapa tahun dah tuan-tuan pakai? Siapa pakai handphone yang sama 5 tahun lepas? Ada tak? Saya. Setakat seorang lah kan? Rasa ni seorang. Setakat pengalaman saya lah. Dalam 100 orang, hanya tak sampai 10% yang pakai handphone yang sama 5 tahun lepas. Sebab apa? Sebab atas keperluan kan. Ada orang atas dasar trend kan. Begitu juga dalam kewangan. Begitu juga dalam polisi takaful ni. Katalah orang tu 3 tahun lepas gaji sama je sekarang. Maknanya tak ada perubahan pun. Tak perlu tambah. Contoh 3 tahun dia dah masa dia ambil polisi umur 30 tahun kan, masa tu dia dah ada anak. Dia 5 tahun pun bujang kan nak kahwin-kahwin. Contohnya kan 5 tahun pun bujang, gaji sama je. Jadi tak ada keperluan pun nak tambah. Macam tu. Itu maksud saya lah. Review tu tak sepatutnya kena tambah lah. Review tu masa kita check balik. Up to date tak? Contohnya lah kadang-kadang saya jumpa polisi Medical Card coverage 50,000 setahun. 50,000 setahun sekarang ni memang tak cukup lah. 50,000 setahun tu. Memang kos perubatan memang at least 100,000 tahunan. Itu maksud saya bila kita sebut tentang review polisi ni. Kita pastikan dengan kita punya kedudukan kewangan kita. Macam tu. Itu yang saya maksudkan. Okey. So ini Cik Azwan dia bertanya, dia tanya mana lebih baik, ambil takaful seorang-seorang atau pakej keluarga? Sebab dia kata dia ada anak 4 orang. Okey, dia macam ni lah. Saya selalu bagi analogi macam ni. Contohlah kalau kita makan, satu hari kita makan berapa ringgit? Katalah RM10. Kita boleh makan seorang kan? RM10. Kalau lah RM10 tadi makan satu family cukup tak? Soalan dia. Kan, mana kata boleh makan RM10 tu tapi mungkin tak sama dengan RM10 kita makan seorang. Jadi dalam kita ambil polisi takaful ni selalunya saya cadangkan kita akan allocatekan 10% untuk coverage diri sendiri. Untuk coverage income protection dan juga medical card. 10% daripada coverage daripada income kita. Mana kata kalau income kita RM2,000, RM200 kita peruntukkan untuk medical card dengan life. Jadi kalau kita ada anak kan, kita kena ada allocation lain untuk anak. Sebab anak mungkin ada orang anak seorang, ada orang anak 2 orang, ada orang anak 5-6 orang. Jadi keperluan dia bertambah. Jadi untuk anak pula tak sepatutnya ambil, kadang-kadang sebab saya kan ada orang ambil hibah untuk anak, takaful life untuk anak. Sebab saya ada soalan tentang perkara tu. Saya ada soalan. Kadang-kadang saya tanya orang. Saya tanya, siapa yang perlukan siapa sekarang ni? Anak perlukan mak bapak dia ke atau mak bapak perlukan anak? Betul. Itu satu soalan bagus tu. Saya selalu buat analogi macam ni lah. Dalam kapal terbang, selalunya kan pramugari ataupun pramugara dia akan buat announcement kalau berlaku kecemasan, kita kena ambil corong udara tu, selamatkan diri kita dulu, barulah kita selamatkan anak kita kan. Begitu juga dalam takaful kan. Coverage yang first kali ialah untuk diri sendiri, kita sebagai ayah, sebagai emak. Sebab kalau berlaku musibah pada kita akan impact besar. Contohnya lah, saya ambil contoh suami isteri, suami gaji 3,000, isteri gaji 5,000 contohnya. Kan? Mana kata kalau suami yang jadi first keperluan ialah pada suami tadi yang ada gaji 3,000 tu. Second adalah pada isteri yang ada gaji 2,000 tadi. Lepas dah cukup, ada bajet lebih, barulah ambil untuk anak-anak. Itu pun bukan ambil untuk income protection. Untuk anak medical card dah memadai dah. Dan kalau untuk package untuk anak-anak ni memang kalau ambil yang package family tu lebih menjimatkan lah compare dengan ambil polisi individu. Tapi cumanya yang satu lagi yang perlu saya remind ialah bila kita ambil kena compare apple to apple tau. Sebab kadang-kadang ada orang tengok yang package family lagi murah lah compare dengan package individu, tapi dia tak compare dari sudut coverage. Sebab bila compare dari sudut coverage, contohnya lah produk company A ada produk takaful untuk satu polisi cover satu family contohnya kan. Company B pula tak ada produk macam tu, dia ada satu polisi seorang. Tapi bila kita compare macam tu nampak macam produk A lagi bagus. Tapi kalau kita kena compare juga dari sudut harga dan juga coverage. Baru kita dapat compare nilai juga perlindungan dia. Yes. Mana kata contoh company A suruh dia buat quotation yang coverage, katalah coverage 500,000. So minta juga company B keluarkan quotation coverage 5,000. Baru kita compare apple to apple. Macam saya sebutkan awal-awal tadi, susah sangat sebenarnya nak compare 100% takaful ni. Sebab takaful dia banyak sangat dia punya ciri dia. Cuma saya letakkan rule of thumb kan, bila kita ambil takaful ni fokus pada protection dan kemudian kita compare dekat harga dia. Lebih baik kita ambil takaful yang tinggi protection dengan harga yang lebih rendah.
Mana kata contoh So dia punya perlindungan semaksimum tapi premium serendah. Yes. Contohnya macam ni. Katalah kita perlukan coverage, kita dah kira-kira katalah income kita sekian-sekian, kita perlukan coverage 1 million. Jadi kita compare kan 1 million syarikat A berapa caruman, 1 million syarikat B berapa caruman. Barulah kita boleh compare apple to apple. Dari sudut coverage dan juga dari sudut caruman dia. Baik. Panjang jawapan soalan ni ya. Okey, insyaAllah. So ni soalan daripada Cik Siti Farhan. Saya harap saya punya sebutan tu betul. Dia tanya, adakah lagi tinggi premium lagi bagus? Okey, dia sama dengan saya explain sebentar tadi, iaitu kita compare bukan setakat premium, bukan setakat caruman, kena compare dari sudut coverage tu sendiri. Baru kita nak tahu bagus ke tak bagus. Okey, mungkin saya terlupa nak sebut awal-awal tadi. First kali kita ambil coverage untuk life tadi, untuk income protection sebaiknya ialah 10 tahun gaji. Contoh, katalah gaji kita 2,000 sebulan, katalah 5,000 sebulan, setahun 60,000 kan. So 60,000 setahun, 10 tahun gaji ialah 600,000. Mana kata coverage yang sebaiknya yang ideal untuk kita ialah RM600,000. Jadi kita carilah produk takaful yang coverage RM600,000, berapa caruman dia. Ada yang bagi 100, ada yang bagi 200, ada yang bagi RM90 contohnya. So dengan kata lain dia punya susunan tu adalah cari perlindungan dulu, kemudian baru compare premium dia. Yes, maknanya first kali kita sesuaikan income kita banyak ni, berapa coverage yang sepatutnya. Itu dulu, first step. Kan, contoh income kita 5,000, saya ambil contoh 5,000 supaya nak mudah kira lah kan. CP5. Okey, 5,000 kali 12 dapat 60,000 kan. So income tahunan kita adalah 60,000. So 60,000 ni kita kali pula dengan 10 dapat 600,000. Jadi 600,000 jangan lebih daripada 5% daripada income kita. Itu caruman yang ideal. Contoh income kita 5,000 tadi, rule of thumb. Kata income kita 5,000, kalau 10% ialah RM500. 5% lebih kurang RM250. Jadi jangan sebaiknya rendah daripada RM250 untuk coverage RM600,000 tadi. 5% untuk cover 10 tahun income. Itu dia punya rule of thumb yang mudah lah untuk mudah buat comparison. Faham. Okey, Cik Faizal pula bertanya, so antara 4 tadi kan ada sebut pasal kematian, kemudian cacat kekal, kemudian hospitalization semua kan. So dia tanya dalam 4 tu, dia punya turutan tu kena apa dulu tuan? 1, 2, 3, 4. Baik. Okey, secara umumnya sebenarnya dia terbagi pada 2, iaitu income protection dengan medical card. So dalam income protection tu ada 3 benda tadi. Kematian, lumpuh dan juga sakit kritikal tadi. Okey. Yang kedua, jadi satu lagi ialah income medical card lah. So total akan jadi 4 pecahan kecil dia. Secara umumnya 2, saya ulang balik, income protection dengan medical card. Jadi first kali, ini pada pandangan saya lah pada pandangan saya, berdasarkan ilmu yang saya ada, first kali fokus pada income protection dulu. Sebab apa? Compare dengan medical card. Sebab medical card, kalau kita tak ada medical card, kita masih lagi ada alternatif iaitu hospital kerajaan. Kita ada alternatif government hospital. Tapi kalau kita tidak ada life protection, memang tak ada bantuan pun daripada kerajaan nak bagi untuk gantikan income kita. Jangan dia fikir pula sebab COVID dapat bantuan dengan dia punya hal besok kan dapat bantuan kan. Memang tak jawapan kan. Tahu dah apa. Itu pun one off je kan bantuan yang kerajaan bagi sekarang ni. Jadi first priority ialah life coverage ataupun disebut sebagai, untuk istilah mudahnya, dia bukan nama produk income protection bukan nama produk. Income protection ialah income protection ialah konsep. Yes, konsep takaful tu. Konsep, dia bukan produk. Macam medical card memang produk, tapi income protection ialah konsep. So dalam income protection, kita kena cover kematian, lumpuh dengan sakit kritikal. Sebab apa? Tiga-tiga situasi ni, tiga-tiga musibah ni disebut sebagai financial disaster. Kalau berlaku kematian, kalau berlaku lumpuh, kalau berlaku sakit kritikal, dia akan memberi impact yang sangat besar dalam kehidupan kita. Sebab tu kita perlukan yang life income protection tadi. Okey. Cuma macam sekarang ni popular istilah hibah takaful kan. Hibah takaful ialah hibah sebenarnya maksudnya ialah hadiah kan. Dan hibah takaful sebenarnya merujuk pada proses pembahagian pampasan tadi kepada waris untuk berlaku kes kematian.
Sebab apa? Kalau bila sebut income protection bukan melibatkan kematian saja. Sebab kalau berlaku sakit kritikal ataupun lumpuh, orang tu masih lagi hidup. Jadi Betul. hibah tak berfungsi waktu tu. Okey, clear Okey. Okey. So ini ada satu soalan menarik ni. Okey. Oh, yo. Sebab saya pun saya cakap terus terang lah, saya memang antara individu yang mempromosikan life engineering sebagai alternatif kepada takaful dan juga pada insurans. So ini soalan daripada Cik Khairul Azmi, saya promosikan tapi saya tak dapat apa pun lah kan. Sebab saya tengok daripada sudut personality. Okey, ni soalan daripada Cik Khairul Azmi, dia tanya, Assalamualaikum Tuan Nafian. Okey, apa pandangan Tuan berkenaan dengan life engineering? Ianya bukan insurans atau takaful tapi lebih pada crowd sharing. Okey, terima kasih atas soalan tu. Saya memang dah lama terfikir nak tulis tentang benda ni. Daripada tahun lepas lagi. Saya pun dah pernah rujuk pada Tuan Zaidi pun saya pernah rujuk kan tentang benda ni, dan sebenarnya saya pun dah rujuk juga pada pihak life engineering pun saya pernah rujuk juga, dan juga saya pernah rujuk juga pada bank negara. Baik, saya bagi dengan fakta dulu. Dan kemudian saya bagi kesimpulan saya. Okey. First kali bila saya tanya life engineering, dia kata benda ni crowdfunding. Okey. Crowd sharing lah. Okey. Jadi konsep ni memang sangat baru kat Malaysia. Kemudian saya pun rujuk pada bank negara. Bank negara bagi tahu kalau konsep dia macam insurans. Jadi sepatutnya perlukan lesen. Kan? Dan saya argue lah, kalau betul life engineering ni sepatutnya kena lesen, kenapa tak ambil tindakan pada life engineering kan? Saya argue macam itulah. Cuma saya masih lagi belum dapat final sebab di pihak life engineering dia kata dah dapat lampu hijau daripada bank negara. Saya pun tunggu juga dia punya black and white lah. Tapi yang latest saya nampak black and white yang ada life engineering keluarkan ialah pemantauan syariah daripada Amani, tak salah saya kan? Amani kan? Mana kata saya tak ingat dia punya agensi tapi dapat pemantauan syariah lah. Baik. Bagi saya life engineering dia dah ada satu effort lah untuk tunjukkan benda ni kredibel. Baik. Okey. Ini saya punya pandangan. Baik. Ini saya punya pandangan. Pandangan saya mungkin salah, mungkin betul lah. Okey, saya nampak konsep life engineering ni dia satu hack dalam financial industry. Semacam Uber dan juga Grab hack industri taksi. Semacam dia apa istilah yang lebih tepat macam hacker lah, hacker. Hack dia disturb apa dia panggil? Apa istilah yang lebih tepat yes, disruption. Itu istilah yang tepat dia. This disruption untuk financial insurance industry ni. Saya tak pasti akan datang macam mana sebab insurance industry ni dia satu industri yang ketat, yang ada akta dia, yang ada governance bank negara dia, dan ada company-company yang kan, yang kawal selia benda ni. Dan kalau oleh engineer ni berjaya disturb industri ni, memang satu kejayaan besar lah kan. Jadi buat masa sekarang saya nampak memang agak meyakinkan lah, walaupun saya sendiri tak involve pun lagi dalam engineering tu, tapi saya nampak cara model bisnes dia buat masa sekarang nampak dia akan jadi disturb untuk insurance industry ni, semacam Grab dan juga Uber disturb industri taksi dulu. Cuma akan datang wallahu alam lah macam mana kan. Yelah. So itu effort mereka untuk bagi alternatif selain daripada takaful dengan insurans. Tapi kalau tak silap saya, life engineering buat masa sekarang dia hanya cover untuk, kalau nak kirakan equivalent lah, dia lebih kurang cover macam medical card. Yes. Dia tak ada life, dia nak cover paling minima untuk orang masuk hospital. Betul. Saya nampak pun macam tu juga. Saya pun pernah berkomunikasi lah dengan life engineering punya apa wakil, saya message kat dia kan. Tanya benda ni. Cuma untuk jangka masa panjang, kalau lah benda ni, contohnya lah, contoh macam taksi dengan Uber dengan Grab kan, bila dia betul-betul bergerak laju tu, memang bagi pukulan KO lah pada industri taksi kan. Itu dia bergantung bagaimana mereka bagaimana traction dia dalam industri yang kata lain. So kita sebagai consumer atau pengguna nak yang terbaik je kan. Betul. Kalau syarikat besar-besar ni berperang, sebenarnya lebih baik untuk consumer. Biarlah dia berperang kan. Betul. Saya bagi pandangan tadi berdasarkan saya punya pandangan tadi berdasarkan saya punya input yang saya ada tadi lah.
So kalau tuan-tuan yakin, saya rasa okey je join sebab tak ada sebarang halangan lagi, tak ada sebarang, banyak kata tak adalah Tak ada red flag band lah. negara keluarkan watchlist ke apa semua, belum ada lagi. Pernah dulu Okay. dikatakan ada dulu tapi dah ditarik balik kan. Okay. Kalau jadi kita tak nak pergi mendalam sangat. So saya rasa siapa yang berminat dengan benda ni kena buat kajian sendiri. Okay. yes, betul. So boleh compare. Itu tak ada masalah. Buat kajian, lepas tu compare, dan butir-butir dia pun saya rasa Tuan Afian tadi pun dah bagi orang kata apa, buah-buah dia. So boleh guna kaedah yang sama dan buat comparison. Betul. Setuju. Okay, ni satu soalan daripada Kitsune. Nama macam Jepun. Okay, dia tanya salah Puan. Jika telah ada penyakit, rata-rata takaful dan insurans dah tolak awal-awal. Ada cara yang lain untuk cover keperluan perlindungan diri untuk kes macam ni. Tapi saya rasa bukan semua takaful tolak. Saya rasa dia ada kriteria dia, betul tak Tuan? Okey. Pertama sekali kena ingat syarikat insurans dekat takaful ni lah business entity business, dia bukan badan kebajikan. Jadi memang setiap application tu dia akan semak dan dia panggil proses underwriting lah untuk dia approve, untuk diterima sebagai pelanggan. Dan memang kalau untuk yang ada penyakit, secara umumnya memang tak dapat cover kan. Contoh orang tu dah ada sakit buah pinggang, dah sakit kencing manis, dah tinggi naik plan medical card, memang tak layak lah. Cumanya masih lagi ada peluang, kadang-kadang ada syarikat yang masih lagi terima tapi dengan syarat yang ketat. Contohnya, orang sakit boleh apply, tapi syarat dia 2 tahun pertama tak boleh claim. Kalau claim dia hanya refund saja duit caruman. Contoh, bayar RM100 sebulan, lepas tahun meninggal, hanya dapat balik RM1,200 saja. Dan bukan cover untuk penyakit, cover untuk kematian dan juga lumpuh. Baru-baru ni ada satu produk yang saya dengar, dia keluar medical card yang boleh cover penyakit sedia ada. Saya masa mula-mula tahu tu sangat terkejut lah. Saya tak nak sebut nama apa. Mungkin ada yang dah perasan. Saya pernah post benda ni dekat Facebook saya. Saya minta satu benda je. Saya minta product disclosure sheet. Iaitu apa maksudnya? Dia ataupun ringkasannya lah PDS. Saya ulang balik PDS ataupun product disclosure sheet. Helaian penerangan produk. Setiap produk takaful mesti ada PDS. Kalau tak ada PDS tu maksudnya kebarangkalian besar benda tu scam. Ataupun ejen pandai-pandai buat cerita. Sebab ada kes saya pernah jumpa klien saya ni dia saya punya kawan lah. Dia beritahu dia ambil satu polisi ni, dia katanya simpanan 90%, masuk 90% masuk simpanan. Saya minta satu je. Betul ke ada dalam polisi benda tu? Kan, betul ke ada dalam PDS? Saya suruh cari PDS, masa tu dia baru jadi saya. Dia takut-takut dia percaya je apa ejen tu cakap. Dia sini tu pun tak baca. Betul. Sebab bila ejen cerita, kita kena compare dengan official daripada company. Sebab dalam takaful, ejen ni sebagai pemudah cara. Mana kata dia pemudah cara untuk explain pada customer, okey macam ni produk syarikat. Tapi ejen datang dan pergi. Kan? Ejen pun mungkin ejen baru ataupun ejen lama. Dan confirmation ialah bukan apa yang keluar daripada mulut ejen, tapi apa yang kita sign dalam polisi. Takkan kita nak argue, hari tu ejen cakap macam ni, kita tak boleh argue benda tu. Sebab tak ada hitam putih. Jadi hitam putihnya lah apa ada dalam. First, masa kita jumpa ejen, kita minta PDS tadi, product disclosure sheet. Katalah dia kata benda ni boleh saving lah, boleh investment lah, boleh itu, boleh ini. Tunjuk dalam polisi, tunjuk dalam PDS mana yang mengatakan bahawa benda ni boleh bagi return sekian. Lalu ejen kadang-kadang ada yang jual return kan. Jadi yang kedua, nombor tu kadang-kadang saya sendiri pun kadang macam dengar, ya betul. Itulah pasal. Kan? Yang kedua, kita minta polisi. Bila dah sign up, kita minta polisi, baca polisi tu. Dan dalam industri, kita ada rules, ada undang-undang dipanggil sebagai cooling off period, tempoh bertenang. Sebab kita jumpa ejen face to face. Ejen push lah. So sign. Kita pun sign dalam keadaan tak faham pun. Ataupun disebabkan pressure oleh ejen. Kan? Kita pun sign. Lepas tu balik. Ejen pula sepupu tadi. Kan? Kita pun balik, kita termenung, betul ke aku punya pesan tadi. Sebenarnya kita ada hak, kita ada tempoh 15 hari selepas dapat polisi bukan selepas sign up. Lepas sign up selalunya dalam 7 hari ke 15 hari untuk polisi approve. Lepas tu 15 hari lagi untuk dapat polisi. Lepas dapat polisi, kita baca balik polisi, tengok sama tak dengan apa yang ejen cerita tu. Jadi kita ada tempoh lebih kurang 30 hari ke 45 hari
untuk fahamkan dan juga buat keputusan yang lebih tepat. Jadi lepas dapat polisi 15 hari untuk kita baca, dia panggil cooling off period tadi, tempoh bertenang tadi, untuk kita, kalau kita batalkan kita boleh dapat refund balik 100% polisi kita. Okey. Okey, so kita ada dua lagi soalan. Yalah, sebab kalau kita semua soalan nak menjawab semua ni kan, macam saya katalah sampai subuh pun tak selesai. So ini soalan second last. Okey, soalan second last. Okay. Cik Nazmi Nasir bertanya, berapa minimum gaji nak ambil takaful? Saya baru habis belajar. Okey, baik. Dia secara umumnya tak ada syarat minimum. Dia bukan macam nak beli rumah, nak beli kereta ada gaji minimum kan. Dia untuk takaful ni dia ada keperluan, iaitu siapa-siapa yang ada income, secara umumnya dia ada keperluan untuk ambil takaful untuk protect income dia. Jadi katalah gaji berapa? Gaji 1,000, gaji 2,000, gaji 5,000, ambil 5%. Macam tadi lah, dengan kata dia buat balik kiraan macam tadi, yang ada 4 tadi tu. Macam tu. Selalunya ambil 5%, saya punya untuk mudah kira 5% ke 6% untuk income protection. Okey. 4% ke 5% untuk medical card. Total jangan lebih daripada 10% daripada gaji untuk ambil takaful. Tolonglah jangan overpaid untuk takaful. Jangan overpaid. Banyak kan gaji 2,000, maksimum RM200. Jangan lebih daripada RM200. Pusing lah macam mana pun, dia dalam 10%. Betul. Sebab saya kadang-kadang saya jumpa orang tu dia overpaid. Ada yang takaful untuk haji, takaful untuk investment lah. Total kadang-kadang sampai. Tapi saving kan tak ada. Dia saving untuk agent lah tu. Investment untuk agent. Aduh. Kita kadang-kadang komen lebih-lebih kan, ada orang marah tuan kan. Aduh. Terpaksa terima hakikat ni. Bank negara pun pernah tegur kan. Governor bank negara pun pernah sebut tentang benda ni. Yalah, betul. Okey, ni soalan terakhir daripada Cik Kamal Adam. Dia tanya, dia nak pencerahan. Jadi kalau takaful yang cover rumah tak samalah dengan takaful life protection. Boleh ke saya combine ambil satu saja atau asingkan protection rumah dengan life protection? Okey, baik. So, saya rasa ni soalan antara life dengan MLTT saya rasa. I see. Baik. Okey, kalau nanti saya akan share balik artikel saya tentang benda ni. Dia secara umumnya fungsi takaful ada 3 3 fungsi takaful. 2 saya dah sebut tadi. First ialah untuk income protection. Okey. Kedua ialah asset preservation. Asset preservation tu first income protection, kita nak protect income kita. Nak melindungi pendapatan kita, itu fungsi pertama. Fungsi kedua ialah asset preservation ataupun disebut sebagai pengekalan aset. So fungsi pengekalan aset ini ada pada medical card. Itu fungsi yang kedua. Dan fungsi yang ketiga ialah untuk debt settlement, penyelesaian hutang. Jadi merujuk pada soalan tadi, takaful yang cover rumah tak samalah dengan takaful life protection. Life protection ialah jenis produk. So dalam jenis produk ni ada produk yang untuk cover income protection dan juga ada yang cover untuk debt settlement ataupun kalau untuk rumah disebut sebagai MLTT tadi. Boleh je nak combine, tak ada masalah. Tak ada masalah pun sebab kadang-kadang ada juga medical card yang agent promote yang stand alone. Medical card tanpa combine dengan life policy. Jadi ada juga medical card yang combine dengan life policy, tak ada masalah. Jadi samalah juga. Contoh dia ambil polisi tu untuk cover rumah, dalam masa sama untuk income protection. Yang penting coverage tu cukup. Macam tu. Contoh saya rasa kata kunci kat ni lah, dia menilai perlindungan tu kena cukup. Contoh macam rumah dia 200,000, lepas tu dia bulat sendiri katalah cover 400,000, jadi total 600,000 cukup untuk cover dua-dua. Dia jangan ambil namsam macam rumah 200,000 dia ambil dalam 250,000, rumah cover untuk diri sendiri tak tercover ni. Payah. Betul. Sebab apa? Sebab contohlah kan, kita ambil lah step by step daripada life orang kan. Daripada orang tu contoh baru grad, umur 23 tahun, dia ambil life protection untuk diri dia. So dah ada satu fungsi. Katalah lepas 5-6 tahun ni kumpul duit dan sebagainya, dia beli rumah. Rumah harga 200,000 contohnya. So dia ada 2 option untuk ambil MRTT yang include sekali dalam loan kan, ada dalam financing MRTT, ataupun dia ambil berasingan yang disebut sebagai MLTT untuk coverage rumah 200,000 tadi contohnya. Jadi untuk 200,000 dia boleh tambah atas polisi asal yang live tadi, ataupun dia ambil polisi yang berasingan. Tak ada masalah. Yang penting kata kunci dia
coverage yang mencukupi dengan caruman yang Keperluan bersesuaian dia. tadi. Yes, keperluan tadi. Okay. Alright. So kita pun dah bersiaran ni dah lebih pada sejam. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Afian kerana Saya pun terima kasih jugalah pada Tuan. Berkongsi pengetahuan tentang takaful. Okay, kita tadi dah cerita tentang takaful tu apa, kemudian dah cerita juga peluang untuk jana pendapatan dalam takaful. Tuan Afian pun dah jawab banyak soalan berkaitan takaful. Jadi bagi mereka yang masih lagi ada soalan ataupun yang ingin dapatkan rujukan, jadi nanti lepas habis live ni boleh semak di ruangan deskripsi video. Saya dah sertakan link-link. Nanti kalau ada Tuan Afian nak kongsikan banyak perkara lain, contoh macam artikel beliau ke apa ke, kalau dia sampaikan saya juga akan sampaikan pada tuan-tuan perempuan lah. Okey, nanti semak balik InsyaAllah, insyaAllah. Dan tak silap saya, Tuan Afian pun ada grup Telegram atau channel Telegram sendiri yang Tuan berinteraksi dengan para peserta kan? Ada. Okay. So saya pun dah kongsikan link tu di ruangan deskripsi. Jadi bagi mereka yang ingin tahu lebih lanjut, tak apa, boleh contact Tuan Afian terus. Beliau sangat humble, tak ada masalah. So terima kasih banyak-banyak Tuan. Saya tahu Tuan jauh dekat Besut, okay, lain pun kejap ada, tak ada. So kita sama-sama lah, okay, protect keluarga, protect orang yang tersayang, protect diri sendiri. So insyaAllah lah, all the best dalam PKP, harap semuanya kembali pada keadaan normal balik. Dan mungkin saya jumpa Tuan balik dekat KL, kita sembang-sembang. InsyaAllah, boleh. InsyaAllah. Okay, so, terima kasih banyak kepada saya. Apa dia Tuan? Terima kasih banyak. Sama-sama. Allah Akbar. Terputus pula. Okay, itu dia Tuan Afian bersama dengan kita daripada Infak Konsultasi berbicara tentang peluang dan ruang takaful di kala krisis COVID. Saya rasa Tuan masuk balik kan. Salam Tuan. Aduh. Okey, terima kasih. Terima kasih kerana jemput saya. Ada ucapan terakhir ke pada kita punya penonton? Okey, baik. So terima kasih banyak pada Tuan Zaidi Ismail kerana sudi jemput saya. Dan saya rasa sangat bertuah lah dapat buat live daripada kampung ni. Saya pun tak terfikir pula nak buat live ni. Sebab tengok satu bar je. Jadi apa pun tuan-tuan boleh follow saya di Facebook saya, Afian Marawi. Saya ada Facebook personal dan juga Facebook page, boleh follow dua-dua. Dan saya banyak aktif dekat Facebook personal lah. Dalam masa sama, saya juga ada Instagram, ada Telegram, ada Twitter. Tuan-tuan juga boleh follow saya di sana. Dan saya juga ada YouTube channel untuk tuan-tuan follow. Jadi itu saja. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan. Alright, itu Tuan Afian tadi. Jadi terima kasih kepada beliau. Jadi bagi mereka yang ingin dapatkan buku percuma forensik kewangan daripada saya, macam saya sebutkan, sila share, tag video live ni dan nanti screenshot dan letakkan di ruangan komen. Admin saya akan pilih pemenangnya. Saya akan umumkan pada malam-malam akan datang. Jadi bersama saya lagi untuk malam Isnin, kita ada topik lain pula yang bercerita pasal perkara lain. So Isnin insyaAllah kita akan bercerita tentang penjagaan bisnes bagi mereka yang ada penjagaan, dan kita nak cerita tentang business recovery, terutama dalam keadaan COVID ni macam mana nak sustain bisnes. Okay, so insyaAllah saya cuba jemput pakar lain dalam bidang tersebut dan kita akan berbicara dengan beliau dan boleh bertanyakan soalan. Okay, so untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan. So kita jumpa lagi Isnin depan antara jam 8.30 ke 9 malam bersama dengan saya Zaidi Ismail, Jurutelefon Forensik Kewangan anda. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So jaga diri baik-baik, protect, lindungi keluarga anda. So semoga kita semua selamat dalam krisis yang sedang melanda ini. Okay, Assalamualaikum.